أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar sidang penonton setia? Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya dan senantiasa, marilah sama-sama kita panjatkan, kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan pada pagi ini Tayalah Ustaz kembali bersiaran bagi edisi Sabtu 20 Ogos 2022 bersamaan 22 Muharram 1444 Hijri. Dan kembali kita di hujung minggu kita sajikan kepada anda para penonton untuk topik tafsir dan tarannum serta tadabbur. Dan kita sambung pada minggu ini iaitu surah Sad ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-27. Dan surah Sad merupakan surah yang ke-38, letaknya pada juzuk yang ke-23, mempunyai 88 ayat dan juga merupakan surah Makkiyah. Dan kita bersama dengan bintang ilmuwan kita pada pagi ini iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Dai Anas sihat ya? Si bujur serius Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Minta belanja sikit nanti. Request Ustaz ni. Dari semalam duk fikir ni Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Baik, masya-Allah. Dan Fadil Ustaz sebagaimana biasa kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan, Ustaz kita mengalu-alukan kepada para penonton kita untuk hubungi kita di 1800 88 1677 atau paling mudah hantarkan soalan anda, tinggalkan menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan lanjutan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Baik Ustaz, lanjutan iaitu surah Sad ayat yang ke-25 hingga 27 untuk kita bicarakan pada pagi ini. Dan untuk maqam atau taranum pada pagi ini Ustaz, kita akan menggunakan, kita cuba taranum Hijaz. Masya-Allah. Tengok jadi Hijaz ke tidak. Insya-Allah. Tafadhal masyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar sahabat-sahabat penonton sekalian? Tentunya kami doakan kalian semua dalam afiah sejahtera, sihat semuanya. Dan tentunya kita buka pagi kita ini mudah-mudahan dengan majlis ilmu. Benarlah apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam doakan kepada kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, engkau berkatilah kepada umat aku pada waktu pagi mereka. Jadi mudah-mudahan kita mulakan majlis ilmu. Dan Anas selalu para asatizah ingatkan kepada kita hadis Nabi. Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang dalam majlis ilmu menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan mempermudahkan laluannya, jalannya untuk masuk syurga Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan. Baik, dari Anas, surah kita surah Sad ayat nombor 25 sehingga ayat nombor 27. Baik, saya akan bacakan, mudah-mudahan kita ambil iktibar bersama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, maka kami ampunkan kesalahan-kesalahannya itu, dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami, serta tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu pada hari akhirat kelak. Ayat nombor 26, maksudnya, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan, iaitu hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepada kamu. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Ayat 27 maksudnya, dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya sebagai ciptaan yang tidak mengandungi hikmah dan keadilan. Yang demikian adalah sangkaan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir itu dari azab api neraka. Jadi saudara penonton, muslimin dan muslimat, para jamaah penonton yang dirahmati Allah, dari Anas, sebelum itu kita mahu mengingatkan semula, menara kawalan kita masih lagi dalam surah Sad. Surah Sad ini seperti yang disebut oleh Dai Anas di awal tadi merupakan surah Makkiyah. Secara spesifiknya, antara para ulama tafsir menyatakan surah Sad ini turun kepada baginda Rasulullah SAW pada tahun keempat kenabian. Maknanya pada tahun keempat kenabian ini, pada zaman ataupun pada waktu, garis waktu Nabi SAW telah mengisytiharkan dakwah secara terbuka. Kita belajar dalam sirah baginda SAW selepas diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, baginda berdakwah secara senyap-senyap, sembunyi-sembunyi 3 tahun. Tahun keempat itulah bermulanya dakwah Rasulullah SAW secara terbuka. Bermula dengan Nabi mengisytiharkan dakwah itu kepada keluarga, kaum kerabat terdekat. Lepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan secara umum kepada seluruh penduduk Mekah. Baik, tuan-tuan, surah ini surah Makkiyah. Maknanya zon surah ini diturunkan ketika Nabi dan umat Islam berada di Makkah, dan kita tahu ketika di Makkah waktunya itu waktu yang penuh dengan ugutan, penuh dengan provokasi, pemulauan. Umat Islam pula minoriti, kecil jumlahnya. Dalam riwayat kata ketika dakwah sembunyi-sembunyi itu, waktu itu umat Islam hanya ada sekitar 38 hingga 40 orang saja. Daripada sebuah kota Mekah tu ada 40 orang saja. Sekitar itu. Maknanya kecil. Jadi tuan-tuan, tengok bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan motivasi kepada Rasulullah. Saat diugut, saat dipulau, saat diancam, saat ditekan,
saat diprovokasi, saat dilanyak, saat diberikan hukuman, maknanya ditindas, dipukul. Dalam keadaan itu, tengok bagaimana Allah Azza wa Jalla mendidik, menguatkan hati dan juga menguatkan emosi, menguatkan kekuatan umat Islam pada waktu itu. Allah Azza wa Jalla mendatangkan, membawa kisah manusia ataupun insan sukses dalam sejarah tamadun hidup manusia, iaitulah dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla telah membawa cerita Nabi Daud alaihi salatu wassalam sebagai kekuatan, motivasi, inspirasi kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kamu diberikan ugutan, kamu diberikan macam-macam ancaman oleh pihak musyrikin Mekah. Jangan bimbang, jangan stres, jangan kamu tertekan. Nah, kami bawakan kepada kamu satu kisah manusia yang sukses, insan yang sukses. Dia dulu juga diancam oleh kaumnya. Dia juga mendapat tentangan oleh kaumnya. Tetapi kamu kena belajar daripada kisah ini. Tentunya kamu mesti menyerap kekuatan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Itu mukaddimahnya, saudara dari Anas. Wallahu a'lam. Tabarakallah, satu mukadimah yang cukup menarik untuk sama-sama kita renungkan dan juga kita muhasabah. Dan masya-Allah tabarakallah, surah Sad ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-27, kalau kita telusuri tadabburi secara menyeluruh, Ustaz, ianya satu perkara yang membekas di hati kita. Betul. Dan bagaimana perjuangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuatkan sebagaimana Ustaz cerita tadi dengan kisah-kisah, dan Quran juga ada surah Al-Qasas, Ustaz. Cerita kisah-kisah Nabi dan juga Rasul orang yang terdahulu, masya-Allah. Dan kita boleh teruskan, Ustaz, dengan yang berikutnya, Ustaz, ayat insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat doktor sekalian, minggu lepas hari Sabtu dan Ahad, Al-Fadhil Dr. Luqman Ibrahim telah membaca ayat sebelum ini, dan hari ini ada kaitan dengan kisah yang telah pun disyarahkan oleh Al-Fadhil Tuan Guru kita Dr. Luqman Ibrahim. Baik, masih ingat, masih ada lagi kan di catatan buku kita tu? Sambung catatan ini, Ustaz. Ya, betul. Memang saya percaya para penonton kita ni memang ada buku khas. Betul, kan, segmen ataupun nota tanya Ustaz. Untuk tafsir ada buku khas. Untuk fiqh ada buku khas. Untuk hadis ada buku khas. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan. Ceritanya, baik, dalam Al-Quran ni, Allah Ta'ala memberikan sifat sebagai khalifah. Allah Azza wa Jalla sebut khalifah ini, ada dua orang Nabi sahaja yang disebutkan sebagai khalifah. Maknanya dalam Al-Quran disebut secara jelas perkara ini. Jadi salah seorang Nabi yang disebut sebagai khalifah, iaitulah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi yang pertama yang disebut sebagai khalifah, tidak lain tidak bukan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, tang mana? Di mana yang Allah Ta'ala sebut? Tadi yang kita baca pada ayat nombor 26. Baik, perkara yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Allah Daud ini, beliau bukan setakat seorang khalifah yang mentadbir dan menguasai pentadbirannya. Tuan-tuan yang rahmati Allah, pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan Nabi Daud ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, pelajaran nombor satu yang kita nak belajar, walaupun apa juga status kita dalam masyarakat, kita pemimpin peringkat taman perumahan ke, kita pemimpin di peringkat masyarakat ke, di pejabat kita sebagai penolong pengarah ke, penolong pengarah kanan ke, ketua penolong pengarah ke, pengarah bahagian ke, timbalan ketua pengarah ke, ketua pengarah ke, ataupun kita CEO ke, kita timbalan CEO, hakikatnya jangan lupa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Taala ajarkan dalam kisah ini. Baik, tuan-tuan, Nabi Daud alaihi salatu wassalam merupakan pemerintah ataupun raja kepada Bani Israel pada zaman kemuncak Bani Israel, yang mana mereka itu
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini secara ringkas yang kita nak sambung lagi tentang bagaimana kita nak belajar kepimpinan Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Insya-Allah, tabarakallah, kepimpinan dan juga kredibiliti Nabi Allah Daud alaihi salam. Insya-Allah kita akan sambung selepas ini Ustaz. Kita di Tanya Ustaz ingin berjeda seketika, terus setiap menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Pohon selasih di tepi perigi indah berseri di waktu pagi. Al-Quran itu mukjizat tertinggi. Marilah sama kita hayati. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini kita meneruskan Tarannum, tafsir dan juga tadabbur surah Sad ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-27, dan kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud dan Fadhil Ustaz. Telah pun kita pendengarkan bacaan, bukan kita lah Ustaz lah. Jadi saya bantu saja. Baik, Fadhil Ustaz, kita nak teruskan dengan kredibiliti ataupun bagaimana kesinambungan kisah Nabi Allah Daud AS dalam surah ini Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saudara penonton, kisah tentang Nabi Daud ini dalam Al-Quran diceritakan dalam beberapa surah. Antaranya dalam surah Al-Anbiya, kemudian surah Sad, kemudian surah Saba, kemudian surah Al-Isra dan juga surah Al-Baqarah. Ada juga diceritakan tentang kisah tentang Nabi Daud. Baik tuan-tuan, ceritanya bagaimana kualiti kepimpinan Nabi Daud alaihi salatu wassalam ini yang Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada baginda. Nabi Daud, seperti kita tahu dalam sirah dan dalam sejarah, dalam catatan sejarah dan catatan tafsir, Nabi Daud menjadi raja ataupun pemerintah menggantikan Talut pada usia muda, kerana dalam catatan tafsir dan sejarah kita dapat tahu bagaimana Nabi Daud lah yang pada waktu itu membantu tentera Talut yang pada waktu itu berjumlah 313 orang. Dapat menewaskan suatu kuasa ataupun tentera Jalut. Jadi asbabnya ialah bagaimana baginda lah yang membunuh Jalut, kuasa besar itu. Baginda membunuh Jalut. Caranya bagaimana? Baginda hanya membaling batu saja dari Anas. Jadi dengan asbab itu Allah Azza wa Jalla memberikan bantuan, menghantar bantuan tentera Jalut, dan Jalut itu mati. Jadi dengan asbab itulah Allah Ta'ala mempermudahkan Nabi Daud AS untuk menggantikan Talut menjadi pemerintah. Oleh kerana itulah tentu sekali ramai yang mendengki, hasad dengki, iri hati, nak marah kepada Nabi Daud AS. Jadi baru kita faham kenapa surah ini Allah Ta'ala turunkan ketika Nabi berada di Makkah. Sebabnya zaman berada di Makkah, umat Islam yang minoriti pada waktu itu berada dalam keadaan tahan lasak. Kenapa? Diuji dengan pelbagai cabaran. Baik tuan-tuan, apa kualiti yang ada kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam sehingga ia diangkat dalam Al-Quran untuk kita belajar? Baik tuan-tuan, kita patah balik sikit pada ayat nombor 17 surah Sad. Allah Ta'ala menyatakan, isbir ala ma yaqulun. Hei Muhammad, tengok Allah berkhitab ataupun bagi tahu pada Nabi Muhammad, isbir ala ma yaqulun. Hei Muhammad, sabar umat Islam, sabar dengan apa yang ditohmah kepada kamu, hei Muhammad, yang ditohmah oleh musyrikin Mekah kepada kamu. Sahabat penonton, apa yang musyrikin Mekah tak kata pada Nabi? Orang gila, tukang sihir, pemecah belah. Kan? Inilah tohmahan-tohmahan yang disebut diulang-ulang oleh penduduk Mekah. Label, Ustaz? Label. Kalau kita tuan-tuan label. Kalau kita tuan-tuan lama dah left group. Allah Akbar. Pecah hati, Ustaz. Pecah hati, tak tahan. Jadi tuan-tuan, kerana itu Allah Ta'ala bawakan kisah Nabi Daud. Allah Ta'ala kata apa? Wadhkur abdana Daud dzal aidi. Kami datangkan kepada kamu, hei Muhammad,
Iaitulah kisah hamba kami. Tengok tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Daud itu sebagai hamba Allah. Makna tuan-tuan, betul lah kita ini, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kita ini adalah ditentukan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, Dhal Aidi. Dhal Aidi ini ialah Daud yang mempunyai tangan, si pemilik tangan. Apa maksud? Maknanya Daud ini Allah Ta'ala anugerahkan kekuasaan pemerintahan yang hebat kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Baik, tuan-tuan, Nabi Daud ini kalau dahulunya empayar kekuasaannya, iaitulah Palestin, bermula di Aqabah di Sinai dan tamat ataupun sempadannya ialah di Euphrates di Iraq pada hari ini. Maknanya besar jajahan takluk Palestin pada zaman Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Baik tuan-tuan, apa kualiti yang ada pada Nabi Daud alaihi salatu wassalam yang kita nak belajar? Tengok pada ayat nombor 17. Innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Daud itu ialah orang yang sentiasa kembali kepada Allah. Tuan-tuan, menarik dalam tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, beliau telah menterjemahkan perkataan awab itu maknanya Nabi Daud ini seorang yang selalu ingatkan diri dia akan mati bila-bila masa. Maknanya seorang pemimpin yang berada di puncak kuasa, kalau dia berfikir setiap hari dia ingatkan diri dia, aku ni Zarifi, aku boleh mati bila-bila masa. Tak hari ni, esok. Tak esok, minggu depan. Allah. Tak minggu depan, bulan depan. Allah. Jadi seorang pemimpin yang dia berfikir dia tidak akan terlepas dengan kematian, tentu sekali kematian itu cukuplah menjadi tazkirah kepada dia untuk dia menjalankan tugas kepimpinan dia itu mengikut jalan yang betul. Allah. Tak berani dia nak makan rasuah. Betul. Tak berani dia nak menindas orang. Tak berani dia nak zalim kepada orang. Tak berani dia nak curi tulang. Tak berani dia nak menggunakan kedudukan itu untuk tujuan peribadinya. Tak berani sebab dia fikir aku ni boleh mati bila-bila. Tuan-tuan dan rahmati Allah, ini pelajaran yang pertama yang kita nak belajar daripada kualiti Nabi Daud. Sentiasa kita memperingatkan diri kita tentang kematian. Tuan-tuan, kita sebagai ayah, ayah yang ingat tentang kematian, Allah, dia akan sentiasa beri nasihat kepada anak-anak dia. Sebab dia percaya mudah-mudahan nasihat yang dia duk sebut hari-hari ni, bila dia tak ada nanti, anak-anak dia akan ingat apa yang dia sebut. Satu, ayah yang ingat akan kematian, dia walaupun penat macam mana pun mencari rezeki untuk mencukupkan keperluan isteri dan anak-anak, memberi nafkah. Nafkah ada 5 yang asas: makan, minum, pakai, tempat tinggal, kesihatan, ada ulama kita tambah lagi, pendidikan agama. 6. Maknanya walaupun penat macam mana pun dia cari rezeki, keluar lepas subuh, mentari tak terbit lagi, balik gelap pula lepas maghrib baru sampai di rumah. Tak nampak matahari. Tak nampak matahari. Insya-Allah. Kalau ikut penat ni memang penat. Tapi dia fikir ini tanggungjawab. Betul. Dia akan cari rezeki. Kerana apa? Dia kata ini tanggungjawab. Kerana apa? Dia fikir mati itu boleh datang bila-bila. Kalau aku tak lunaskan tanggungjawab ini, Allah Ta'ala akan tanya di hari akhirat nanti. Jadi ini kualiti kepimpinan yang kita nak belajar daripada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar. Keluar pagi balik petang, ada kala sampai malam, cari rezeki bawa pulang untuk anak isteri tersayang. Oh, bersabarlah. Itulah masya-Allah. Kita akan berjeda seketika Ustaz. Si bujur sirih Bani Ustaz. Insya-Allah. Insya-Allah tabarakallah. Terus dia menonton Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayra Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan teruskan selawat kita ke atas junjungan mulia
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin insya-Allah. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud dan Fadhil Ustaz untuk taranum, tafsir dan tadabbur kita surah Sad ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-27. Kita teruskan lagi Ustaz. Ayuh dengan ayat yang berikutnya iaitu ayat yang ke-26, kesinambungan daripada apa yang penceritaan Ustaz tadi insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Ayat 26 dan 25 dia ada kaitan dengan ayat nombor 24 dan 23. Ceritanya bagaimana Allah Taala rakamkan bagaimana Nabi Daud alaihi salatu wassalam telah didatangi oleh dua orang yang mana dia ni mahu mengadu masalah kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Cumanya dua orang ni dia datang nak jumpa Nabi Daud, nak minta hukum, nak minta fatwa, nak minta nasihat ni di luar waktu pejabat. Maknanya pejabat dah tutup dah. Kan? Maknanya kalau kita ni pukul 5 petang. Maknanya pukul 8 pagi sampai 5 petang waktu pejabat. Dia ni dia tak kira. Kan? Dan lepas waktu pejabat pun dia nak jumpa dengan Nabi Daud ni sebagai pemerintah pada waktu tu, dia nak mengadu masalah. Jadi dalam tafsir, contohnya tafsir Al-Imam Al-Maraghi ada sebut benda ni, tafsir At-Tabari pun sebut, mereka pergi menyelinap masuk sampai ke dalam istana, ke dalam rumah Nabi Daud, yang mana ketika itu Nabi Daud berada di mihrab, maknanya tempat ibadah, tempat uzlah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sampai tahap itu. Kan? Ekstrim je. Sampai tahap itu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Taala sekalian, tuan-tuan, ayat ni ayat nombor 24 kan, Allah Taala menyatakan dalam Al-Quran itu, Allah cerita bagaimana mereka ini datang dan mereka menyelinap masuk dan mereka nak bertemu dengan Nabi Daud itu, mereka masuk ikut tingkap. Ada setengah pendapat. Jadi terkejutlah Nabi Daud alaihi salatu wassalam pada waktu itu. Kenapa? Macam mana dua orang ni boleh masuk? Maknanya kita sebagai manusia biasa pun tuan-tuan, ya, maknanya dalam ayat ini Allah Taala cerita Nabi Daud alaihi salatu wassalam walaupun baginda seorang nabi dan para rasul, tapi fitrah manusia itu ada pada baginda. Jadi terkejutnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam bagaimana boleh muncul dua orang ini. Baik tuan-tuan, saya ringkas cerita tuan-tuan. Dalam pendapat dalam tafsir dari Anas, saya kedepankan benda ini. Mula saya fikir nak sebut belakang, saya sebut di depan. Baik, siapa dua orang ini? Ada pendapat yang kata bukan dua orang, tiga orang. Tak apalah, mana siapakah mereka ini? Baik, dalam tafsir ada tiga pendapat. Yang pertama mengatakan mereka ini ialah malaikat yang berupa jadi manusia. Satu. Pendapat yang kedua, mereka kata mereka ini ialah penduduk Bani Israel yang memang betul-betul mahu nak dapat nasihat dan pendapat daripada Nabi Daud. Dua. Oleh kerana mereka tak nak queue panjang di pejabat waktu office hour tadi, dia lompat panjat tembok. Baik, nombor tiga, pendapat ulama kata ialah mereka ini ialah Bani Israel yang memang ada niat jahat untuk mengapa-apakan atau untuk bunuh ataupun buat sesuatu kepada Nabi Daud. Kerana itulah dalam tafsir kata Nabi Daud terkejut kerana datang dua orang tadi. Baik tuan-tuan, mereka mengadu masalah. Masalahnya, dua orang tadi ni, seorang orang miskin, dia ada 1 ekor kambing sahaja. Seorang lagi orang kaya, dia ada 99 ekor kambing. Apa masalahnya? Apa masalahnya sampai naik tembok ni? Jadi yang ada 1 ekor kambing tadi, dia kata, wahai tuan, ni saudara saya ni. Dia tolong cakap bagi pihak ni pula. Saudara saya yang ada 99 ekor kambing ni, saya ada seekor saja. Dia kata kepada saya, akfilniha, bagilah seekor kambing itu yang ada seekor tadi itu, bagi kat aku. Sebab apa? Yang kaya ni dah dia ada 99 ekor kambing.
rasa tak cukup, rasa tak puas, dia nak genapkan, nak bagi cukup 100 ekor. Dalam riwayat kata dua pengembala kambing tadi ni, kambing-kambing mereka ni dia bercampur dalam satu tanah kawanan. Kawanan, satu kawanan lah, mana satu tanah yang sama. Duk meragut, duk makan rumput yang sama. Jadi hak yang ada banyak ekor, 99 ekor tadi kata, ya aku ni kalau boleh hak seekor lagi ni cukup 100 ekor kambing aku ni. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi hak yang yang ada seekor kambing tadi, rupanya kambing dia kambing betina. Kan? Jadi dia kata harapan dia pun ada juga harapan. Dia pun mengharap sesuatu. Harapan dia bila duduk dalam sekawanan kambing tadi ni, dalam kumpulan kambing ni, dia kata harapnya bolehlah bila bersama dengan kambing laki tadi, kambing jantan tadi ni, boleh lahir kambing baru. Itu harapan dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, akhirnya apabila hajat ataupun yang kaya tadi nak cukupkan 100 ekor, yang miskin tadi dia kata tak bolehlah kamu tamak sangat. Kamu dah ada 99 ekor kot. Aku ni ada seekor je pun. Tamak apa lagi? Macam itulah ayat kita pada hari ni kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, oleh kerana yang si kaya tadi ni duk paksa, duk desak supaya si miskin tadi ni yang ada seekor tadi ni serah seekor yang dia ada tu kepada 99 ekor, jadi mereka membawa masalah ini kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam untuk minta pendapat ataupun fatwa. Baik tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam surah Sad, ya, ayat nombor 24 dan ayat nombor 25 yang kita baca tadi tuan-tuan, setakat ayat nombor 25 dalam surah Sad tuan-tuan, okey, setakat ayat nombor 25 yang Allah Ta'ala rakamkan dialog, hanyalah dialog yang miskin tadi ni yang bercakap. Ya. Sedangkan Nabi Daud alaihi salatu wassalam apabila mendengar kata-kata ataupun hujah si miskin tadi ni yang ada seekor kambing tadi ni, Nabi Daud terus membuat keputusan untuk memberi nasihat. Ya, bukan memberi judgement tetapi memberi nasihat. Kalau judgement kena rasmi lah. Nah, di tempat yang betul lah. Ni main di rumah nasihat lah. Jadi nasihat. Apa nasihat yang diberikan oleh Nabi Daud? Nabi Daud kata, kamu yang memiliki seekor kambing telah dizalimi oleh pemilik 99 ekor kambing. Tak sepatutnya yang kaya menzalimi yang miskin. Maknanya Nabi Daud memberikan nasihat, yang kaya tadi jangan buat lagu tu, tak elok kamu ni menzalimi yang susah ni, yang sesak ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam catatan tafsir contohnya Al-Imam Al-Maraghi dan yang lain-lainnya sebut, lepas Nabi Daud bagi pendapat begitu, tiba-tiba dua orang tadi ni hilang dari pandangan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ghaib. Jadi tengok, saya awal kata tadi kan, ada 3 pendapat kan yang mengatakan ni dua orang ni siapa? Pendapat yang pertama kata ini malaikat yang berupa jadi manusia, hanya sekadar nak uji Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nak uji. Jadi tuan-tuan, kerana itulah pada ayat nombor 24 dan ayat nombor 25 Allah Ta'ala nyatakan Nabi Daud alaihi salatu wassalam lepas jadi begitu terus dia rebah dan terus dia sujud kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah. Ayat 25, faghfarna lahu dzalik, dan Allah Ta'ala kata Allah memberikan keampunan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sebab apa Nabi Daud minta ampun, minta maaf kepada Allah? Jawapannya tuan dan puan seperti yang saya sebutkan tadi, kerana sebelum bagi nasihat tadi Nabi Daud, sepatutnya Nabi Daud bagi juga pendapat
bagi juga peluang kepada si kaya tadi ni yang ada 99 ekor ni. Kamu cerita pula apa yang kamu rasa, apa pendapat kamu pula. Defend yourself. Kan? Jadi maknanya oleh kerana Nabi Daud tidak beri peluang itu menyebabkan Nabi Daud muhasabah diri. Maknanya sepatutnya bila nak bagi nasihat, bagilah kedua-dua pihak ini untuk bagi pendapat. Baik tuan dan puan, apa yang kita nak belajar dalam konteks ayat ini? Kita sebagai mak ayah kan, selalu kita marah-marah anak-anak kita tanpa dengar dulu apa sebenarnya. Contoh ni musim convocation kan. Mungkin anak-anak kita ada yang setengah-setengahnya bila keluar result peperiksaan yang keputusan mungkin si GPA-nya rendah sikit kan. Kita ni tahu marah je. Kenapa kamu tak dapat 4 flat? Kan. Anak tu berpeluh-peluh belajar punya penat kan. Jadi tanpa kita menyelami terlebih dahulu, sebenarnya keputusan ataupun sebab itu jadi begitu, ini sebab-sebabnya. Bukan tak berusaha tapi mungkin tak dapat lagi. Jadi maknanya dalam konteks keibubapaan, saya mengambil pada angle ataupun sudut keibubapaan. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah, biarlah kita ini menjadi seorang ayah dan ibu yang memberi tunjuk panduan kepada anak-anak. Tak perlulah kita memaksa-maksa anak-anak kita ni perlu jadi itu dan ini. Kamu perlu jadi doktor, kamu perlu jadi peguam. Kan? Tak perlulah. Yang paling penting ialah kita dorong anak-anak kita ini, berikan pendedahan, berikan exposure, berikan ilmu yang akhir sekali dengan ilmu-ilmu pendedahan yang kita berikan tadi, akhirnya anak-anak kita lah yang membuat keputusan apa yang dia minat berpandukan kepada kekuatan diri yang mereka ada. Wallahu a'lam. Berikan dorongan dan pendedahan kepada mereka, tanggungjawab sebagai rais, sebagai pemimpin kepada keluarga khususnya. Baiklah Fadil Ustaz, kita akan sambung perbincangan topik kita selepas ini kerana kita nak berjeda seketika. Terus setia menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi membicarakan tafsir dan taranum serta tadabbur surah Sad ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-27, dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud, dan kita Ustaz mengalu-alukan masih lagi kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan, boleh hubungi kami menerusi talian yang tertera 1-800 881677, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baiklah Fadil Ustaz, kita telah pun ada soalan yang pertama di Facebook untuk kita raikan. Ruby Abu Bakar Ruby bertanya, ayat yang ke-25, lalu kami mengampuni kesalahannya itu, dan benar baginda mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Apakah kesalahan yang dimaksudkan dalam ayat ini dan kami mengampuninya? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Syukran. Baik, terima kasih Puan Rubi Abu Bakar. Baik, dalam ayat itu Nabi Daud alaihi salatu wassalam menyedari kekhilafannya kerana baginda telah seolah-olah menjatuhkan hukuman tanpa memberikan peluang kepada orang kaya tadi ni yang ada 99 ekor kambing tadi ni, tanpa beri peluang kepada dia untuk memberikan pendapat. Jadi itu yang menyebabkan baginda terus sujud dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebenarnya ini merupakan satu ibrah, maknanya kepada kita lah, dalam konteks kita sebagai contoh, kita ketua pejabat,
ya kita ketua pejabat. Al-maklumlah pejabat ni macam-macam kan. Bila kita ada anak buah yang ramai kan, jadi mungkin cabarannya nak mengurus insan ni pun sukar dan memerlukan satu seni yang luar biasa. Jadi bila berlaku contoh di pejabat, cerita-cerita ya yang di belakang tabir, maknanya sepatutnya kita mesti memanggil kedua-dua pihak yang berkaitan. Panggil siasat satu-satu, dengar pendapat A dan dengar pula pendapat B. Dan kita juga boleh mendapat pandangan yang lain untuk mengetahui situasi sebenar yang berlaku. Jadi maknanya kita beri ruang kepada yang yang terlibat ini untuk menyatakan pendapat mereka, dan kemudian kita timbanglah untuk kita buat keputusan yang terbaik. Jadi ini sebenarnya apa yang berlaku ni dia mengajar kepada kita, mengajar kepada kita dalam hidup. Begini yang sepatutnya kita lakukan. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Tu salah satu daripada kaedah cara yang terbaik Ustaz untuk kita mengadilkan seseorang, iaitu mendengar kedua-dua belah pihak. Baik, Fadil Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang sekira saya ataupun pendapat saya dah lama beliau tak bersama kita. Jadi pada pagi ni kita ada Mamu Hanifah di talian dari Pulau Pinang. Hello, Assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Mamu? Hanifah, alhamdulillah, Tuhan bagi kita semua selamat. Mamu doalah. Amin, insyaAllah. Dan ustaz-ustaz dan kru-kru semua kita dengar suara Mamu ini, Mamu doalah pada semua selamat daripada dunia. Amin, insyaAllah. Sampai ke akhirat, insyaAllah Tuhan bagi dekat kita. Baik. Tapi soalan Mamu lah. Ya. Tapi Mamu duk jaga anak Mamu lah. Anak Mamu ni dia peminat lain tujuan, tapi Mamu peminat lain tujuan. Mamu dia mau jadi doktor, tapi dia punya peminat dia nak jadi ustaz. Yang mana satu yang Mamu nak pilih, atau nak pilihan dia kah, atau dia nak pilih pilihan Mamu kah? Tapi Mamu mau title punya pasal lah. Anak Mamu ni mau jadi title, tapi dia nak pergi ke ustaz, dia nak jaga title dia pula. Yang mana satu yang Mamu nak buat, ustaz tolong kat lagu mana yang ibu bapa lagu nama Mamu ni paksakan anak tu. Yang tu soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa-doa lah kat Mamu. Amin, insyaAllah Mamu. Amin ya Allah. Amin. Bagilah tetapkan iman kat Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, tabarakallah. Ceria pagi ni Mamu kita, insyaAllah. Jauh dari Pulau Mutiara Ustaz bertanya soalan. Sekolah lama Ustaz lah. InsyaAllah, tabarakallah Ustaz. Tu peranan ibu bapa dalam mencorakkan anak. Mamu sebut tadi mungkin mewakili situasi di luar sana. Bagaimana si ayah yang mengharapkan anak menjadi seperti itu, seperti ini dan sebagainya Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Pertama sekali Mamu saya percaya lebih berpengalaman dari saya. Orang lama. Orang lama boleh bukan saya ni budak hingusan lagi, kerdil lagi. Jadi saya pun nak belajar pada Mamu dan penonton sekalian. Cumanya berpandukan nasihat para guru, para asatizah saya dan juga guru-guru, mereka memberikan nasihat. Yang paling penting tentunya lah, walau apa pun karier anak-anak kita ni, tak kiralah apa pun, yang kita nak anak-anak kita ni berjaya dan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, tak kiralah sama ada kerja di pejabat ke, sama ada kerja di bengkel ke, tak kiralah apa-apa pun, biarlah anak kita anak yang soleh dan anak yang berjaya. Nombor dua, eloknya kita berbincang dari hati ke hati. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita boleh bagi pendapat kita. Mungkin pendapat kita sebagai ibu dan ayah ni, sebab kita tahu kelebihan anak kita ni memang dia minat dan dia memang lebih dalam subjek sains, contoh kan, fizik, kimia, biologi, kan, matematik tambahan. Memang dia hebat dalam subjek-subjek sains. Jadi mungkin pendapat kita tu mengambil kira kekuatan anak-anak yang mungkin anak-anak tak nampak kelebihan diri mereka. Jadi pada pendapat kerdil saya, perkara ini kita boleh bincang sama-sama, kita tunjuk arah kepada anak-anak. Okey, kalau A begini, kalau B begini, dan seterusnya. Pada pandangan kerdil saya, anak-anak yang menentukanlah. Kan, kerana apa? Kita sebagai ayah ni kita bagi dorongan, kita bagi pendidikan, ya, insya-Allah anak-anak kita ni berjaya
dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Yang penting doakan mereka Ustaz. Betul, doa jangan putus doa. Doa ibu bapa berkat. Betul Ustaz. Restu yang sangat diperlukan. Tiada hijab. Baik, berikutnya Ustaz, kita ingin raikan sahabat kita yang bertanya di Facebook. Yang berikutnya Al-Syaib bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada ayat yang ke-25. Mengapakah kita dilarang membuat keputusan secara tergesa-gesa dan bagaimanakah adab bertamu yang Islam ajarkan? Dan yang kedua soalannya, adakah hanya iman dan takwa sahaja yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan harta, anak atau kedudukan yang menjadi kayu ukur mulianya seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Itu soalan daripada sahabat kita Ustaz. Baik, yang pertama, tentu sekali lah bila kita buat keputusan yang tergesa-gesa ni, al-ajalatu minasyaitan. Ya, bila tergesa-gesa ni syaitan suka. Maknanya kita bimbang bila buat keputusan tergesa-gesa, keputusan kita itu tidak masak. Maknanya keputusan itu tidak terbaik. Jadi eloknya, wajarnya kita ambil masa sedikit dan dengan pertimbangan-pertimbangan, dengan kita melihat daripada segenap aspek, ia akan menjadikan keputusan kita itu keputusan yang adil dan keputusan yang paling baik. Dan kita doa kepada Allah supaya keputusan kita itu diberkati oleh Allah. Jadi biarlah jangan tergesa-gesa, kita buatlah pertimbangan sedalam-dalamnya supaya keputusan itu keputusan yang terbaik. Baik dalam kehidupan kita. Kita kaitkan dalam kehidupan kita tuan-tuan, setelah kita ambil pendapat orang A, orang B, ibu bapa kita, kawan-kawan, akhir sekali sebelum nak buat keputusan, jangan lupa istikharah. Istikharah, ya. Kita bersalat, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keputusan yang kita ambil itu benar-benar dipayungi rahmat Allah dan Allah pandu kepada kita, itulah keputusan yang paling baik. Mudah-mudahan dapat membimbing kita. Satu. Yang kedua, adab bertamu. Yang pertama sekali, bila nak bertamu ke rumah orang, kena minta izin terlebih dahulu. Bila izin diberi, barulah kita boleh hadir. Ya, kerana itu bila kita nak ketuk rumah orang ni 3 kali je. Betul. Kan? Bagi salam 3 kali. Bagi salam 3 kali. Kan? Kalau tak ada jawapan, walaupun tuan rumah ada dalam rumah. Betul. Itu tandanya tuan rumah tak bersedia untuk menerima kita sebagai tetamu. Jangan kita pandai-pandai buka pagar, masuk pagar, pergi mengendap dapur pula, mengendap cermin pula. Di TV bunyi kan? Bunyi. Tapi orang tak ada. Allah. Jadi itu. Kemudian adab bertamu. Apabila kita sampai di rumah orang, kita diberikan izin masuk kan semua. Jangan lama-lama sangat. Betul. Maknanya biarlah ada masa maknanya pada kadar waktu yang berpatutan. Janganlah duduk daripada pagi sampai ke maghrib. Tuan rumah pun nak berehat juga. Kan? Tuan rumah pun nak berehat juga. Jadi satu. Yang kedua, tentu sekali lah tuan-tuan puan rahmati Allah, apabila kita bertamu di rumah orang, kita mesti butakan mata. Maknanya jangan pandang kekurangan dalam rumah, ya. Tutup mata kita, apa-apa kelemahan. Dan yang kedua, bila keluar, kita bisukan mulut. Maknanya jangan kita cerita kelemahan-kelemahan yang ada dalam rumah sahabat kita ataupun yang kita kunjungi tadi. Jadi inilah beberapa adab bertamu dan paling penting tuan-tuan, kita menerima dan mengunjungi tetamu merupakan mengundang rahmat Allah dan Allah akan ampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Kita jumpa, kita salam pun gugur dosa. Gugur dosa, masya-Allah. Baik. Yang kedua tu Ustaz, apabila menyebutkan tentang takwa tu, hanya iman dan takwa yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, bukan yang lain-lain Ustaz. Mungkin sedikit respon Ustaz. Okey, tuan-tuan puan sekalian, inna akramakum indallahi atqakum. Yang menjadi nilaian Allah ialah takwa kita. Orang yang bertakwa, orang yang dekat, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut begini tuan-tuan, janganlah kita fikir kita kena buang dunia. Kan? Hari ni hari Sabtu, esok hari Ahad, hari Isnin buat surat letak jawatan. Jangan macam tu. Semangat terlebih. Itu salah. Jangan membuang dunia. Islam tak pernah suruh buang dunia, tidak. Sekarang ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maknanya yang kita nak, agama ajar kepada kita, dunia ini ialah sebagai ladang akhirat kita. Kita bekerja, biarlah kerja itu berpahala. Bantu orang, dapat pahala. Jangan menyusahkan orang, jangan menzalimi orang. Kerja 8 jam itu paling kurang, jadikan ia sebagai pahala.
Anak-anak kita, kita ajar dia Quran, hantar kelas kafar, beri nasihat setiap hari, periksa dia solat ataupun tidak. Tuan-tuan, anak-anak inilah yang akan jadi aset kepada kita di hari akhirat nanti. Maknanya apa juga kerja buat kita, biarlah ia mengundang pahala. Jangan buang dunia. Sebaliknya, dunia itu sebagai jambatan kepada kita untuk kita mendapat kebahagiaan di hari akhirat. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dunia tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Oh ya, masya-Allah. Kata ulama sebut Ustaz, masya-Allah, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua, salah satu daripada 3 saham akhirat kita, Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz, ingatkan selalu kita. Baik Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian, macam kenal ni Ustaz. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan juga Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Ya, saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya begini Ustaz. Dalam kisah surah Sad ayat yang ke-25 ini, dah ditadabbur oleh Ustaz tadi mengenai kesilapan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Daud kerana tidak mendengar keluhan daripada masalah kedua-dua belah pihak, bagaimana Ustaz jelaskan tadi. Persoalan saya, apakah ibrah ataupun pengajaran yang perlu kita ambil daripada keputusan yang dibuat oleh Nabi Daud? Adakah Nabi Daud yang bersalah sedangkan tetamu datang di luar waktu pejabat, kata Ustaz tadi, ataupun kesilapan itu daripada pihak Nabi Daud sendiri? Dan yang kedua, apakah yang boleh dikaitkan dengan kehidupan kita seharian di waktu sekarang ini, waktu akhir zaman ini? Apakah yang boleh dikaitkan dengan kisah Nabi Daud yang tersalah buat keputusan itu? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Umar Abdul Majid. Dua soalan ibrah dan juga kaitan dengan kehidupan kita, kisah Nabi Daud alaihissalam, Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji Umar Abdul Majid, ya, penonton setia kita. Baik tuan-tuan, inilah kualiti kepimpinan yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Walaupun baginda berada di puncak yang tinggi, puncak kuasa, tetapi puncak kuasa itu tidak pernah melupakan dirinya yang baginda sebagai seorang hamba. Maknanya baginda tidak mengaku, tidak malu. Baginda tidak malu untuk mengaku membuat kekhilafan. Ya, baginda tidak pernah sombong dengan Tuhan. Ya, apabila berlaku kekhilafan, baginda rasa bersalah, baginda terus sujud dan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kepimpinan yang perlu ada kepada semua orang. Kita ni tuan-tuan baru jadi ketua lorong je pun dah tak tegur dah jiran sebelah. Ketua lorong mana tu tak? Insya-Allah, tabarakallah. Kan? Baru ketua lorong je pun. Kan? Maknanya kita dah lupa diri dah. Allah. Jadi jangan lupa diri. Baik, tuan-tuan. Bila Tuan Haji sebut tadi, mari kita membongkar kualiti yang ada pada Nabi Daud. Al-Quran menceritakan. Masya-Allah, ini seronok tuan-tuan baca Quran ni. Makin tadabbur, makin banyak ilmu dan penghayatan kita dapat. Baik, Nabi Daud alaihi salatu wassalam tuan-tuan, ayat nombor 18, kualiti yang ada pada Nabi Daud ialah yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Inna sakharna al jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita Nabi Daud alaihi salatu wassalam akan bertasbih pada 2 waktu. 2 waktu. Maknanya secara spesifik Al-Quran sebut 2 waktu. Yang pertama bil aishiyyi. Bil aishiyyi ini maknanya waktu petang. Secara spesifiknya Buya Hamka sebut waktu petang tu ialah waktu selepas pukul 5 petang. Maknanya selepas tamat office hour. Office hour. Kan? Lepas 5 petang. Sebab apa? Tuan-tuan, waktu itu ialah waktu yang kita redha dengan apa juga Allah Ta'ala uji kita. Betul. Satu. Yang kedua, wal isyraq. Isyraq ini ialah pada waktu mentari terbit. Ya, pada waktu pagi mentari terbit. Waktu ini waktu syukur. Kita syukur pada Allah. Jadi 2 waktu ini Nabi Daud bertasbih
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kualiti yang kita nak belajar daripada Nabi Daud alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kualiti daripada Nabi Allah Daud AS sebagai tetapan kita, insya-Allah kesinambungan kualiti tersebut kita akan sambung selepas ini Ustaz, kerana Tanyalah Ustaz ini tamat di TV3 dan akan sambung lanjutan 30 minit siaran di TV9. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali di TV9 selepas ini. Indragiri pasirnya lumat, kerang bercampur dengan lokan. Al-Quran sebagai pembimbing umat, memberi syafaat di hari kemudian. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan kita bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud. Dan Fadhil Ustaz, kita masih lagi berbicara topik tadabbur, tafsir serta taranum surah Sad ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-27. Dan terima kasih kita ucapkan Ustaz kepada para penonton yang terus kekal setia menonton sehinggalah detik dan juga saat ketika ini. Dan kita nak sambung dengan kita raikan Ustaz soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Intan Zurina Abdul Razak bertanya, ayat yang ke-26, Ustaz, perkataan khalifah, istilah ini dalam bentuk tunggal hanya terdapat 2 kali di dalam Al-Quran, termasuk di dalam ayat yang ke-26. Apakah signifikan penggunaan kata tunggal khalifah pada ayat ini? Terima kasih atas pencerahan. Baik, terima kasih Puan Intan Zurina yang bertanya. Betul, dalam Al-Quran 2 kali disebut khalifah, iaitu yang pertama kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang kedua kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Baik, tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala nak kita belajar daripada manusia sukses ini, iaitulah Nabi Daud alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Daud kita tahu sebelum ini beliau ataupun baginda merupakan ayahanda kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya ada satu cerita bagaimana Nabi Daud mendidik Nabi Sulaiman. Nanti di hujung atau seperti saya akan cerita, kalau tak sempat esok kita sambung cerita ni. Baik, tuan-tuan, ada 5 kelebihan. Sekurangnya ada 4 kelebihan ataupun kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Daud. Nombor 1, Nabi Daud, Allah Ta'ala berikan kekuasaan, kepimpinan mentadbir Palestin. Yang kita tahu, Nabi Daud diberikan Palestin itu mewarisi Talut, ya, kerana Talut telah memerangi ataupun memenangi daripada tentera Jalut. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan Nabi Daud dan umatnya, kaumnya, kitab Zabur. Kitab Zabur inilah yang menjadi panduan dan pedoman kepada kaum ataupun khususnya kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, dalam catatan para mufassirin, mereka mengatakan jarak antara Nabi Daud dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam sangat jauh. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya sebut jaraknya ialah menjangkau 1000 tahun. Lama. Jadi untuk merawat, memulihkan Bani Israel, ya, mendidik Bani Israel, tentunya kitab itulah, kitab Zabur itulah yang menjadi pedoman kepada Bani Israel. Nombor 3, tuan-tuan rahmati Allah, kelebihan Nabi Allah Daud ini, Allah Ta'ala telah tundukkan gunung, tundukkan burung-burung untuk berzikir bersama-sama, bertasbih bersama-sama Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dalam catatan tentang hebatnya Nabi Daud ini, bila baginda berzikir, burung datang bersama-sama untuk berzikir. Allahu Akbar. Kita tak pernah burung datang. Kita yang cari burung. Kita cari burung. Yang kedua, merdunya suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam, sehingga bila Nabi Daud baca, ya, ayat-ayat Allah, baginda sendiri menangis. Maknanya merdu sungguh, ya, kemerduan suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kerana itu tuan-tuan, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, termasuklah dengan suara yang baik, dengan tajwid yang baik dan dengan penghayatan. Satu lagi kita sambung, insya-Allah. Kita ada sahabat pemanggil di talian pada ketika ini untuk kita raikan Ustaz, Puan Siti Rohani dari Banting. Hello, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Abang Siti? Alhamdulillah sihat. Ini Siti Rohani dari Banting. Ingin nak bertanya, ingin tahu ada 2 perkara saya nak tanya. Baik. Sini, berapakah usia Nabi Daud semasa dia wafat? Baik. Dan satu lagi, dia dikebumi di Baitul Maqdis ya. Kalau tak silap lah. Ya. Di minggu lepas tu ada gambar makam Nabi Daud cantik. Tapi kalau jamaah haji, jamaah umrah pergi ke tempat tu, boleh tak ambil gambar Nabi Daud dan nabi-nabi yang lain, makam nabi yang lain semua? Sebab dulu pada tahun 80-an jamaah umrah, jamaah haji tak dibenarkan mengambil gambar. Tapi sekarang ni boleh tak ya? Itu aja soalan saya, Ustaz Tandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Rohani. Soalan yang cukup menarik untuk kita diskusikan, Ustaz, insya-Allah. Baik, secara spesifiknya tu nanti saya kena menyelidik dulu. Research sikit, saya research dulu. Saya tak ada jawapan yang spesifik tu. Tetapi secara intisari, secara rumusannya, tuan-tuan, Puan Siti Rohani dan sahabat-sahabat sekalian, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah turunkan Al-Quran itu secara bertahap-tahap sebagai syifa, sebagai ubat. Ubat apa? Ubat sakit rohani. Ya. Yang kedua ialah sebagai rahmat bagi orang beriman. Baik, ketika mentafsirkan perkataan rahmat, Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang beriman. Apa maksud rahmat itu? Rahmat bermaksud Al-Quran menjadi pedoman kepada kita, hamba Allah. Al-Quran mengajarkan kepada kita apa yang perlu buat, apa yang jangan buat. Baik, tuan-tuan, dalam ayat yang kita sama-sama tadabbur dalam surah Sad ini, tadi kita ulang balik, bagaimana antara kualiti yang ada pada Nabi Daud alaihissalam, baginda konsisten bertasbih kepada Allah pada waktu petang dan pada waktu pagi. Yang ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Kita sebagai seorang pengurus di pejabat sentiasa bertasbih, sentiasa berzikir kepada Allah. Contoh membaca zikir-zikir makthurat, contoh baca Quran. Tentu sekali kita akan jadi watak yang berbeza dengan orang lain. Seorang pengurus yang sembahyangnya dia jaga. Zuhur dia turun surau. Allahu akbar. Anak buah ni cangak lagi. Paling awal lah tu. Orang Penang katakan cangak lagi. Mestilah anak-anak pun turun juga. Sebab apa? Kita jadi model. Ya, maknanya tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, yang ini kualiti kita nak bawa. Kita sebagai ibu bapa kena zikir, kena tasbih, kena baca Quran. Kerana apa? Ini jadi kekuatan kepada kita semua, tuan-tuan. Dalam ayat ini kita nak konsisten selepas subuh ataupun pada waktu pagi tu, dan juga pada waktu petang. Ini paling-paling tidak, tuan-tuan, tentunya akan berikan kekuatan dalaman kepada kita. Tak percaya? Cuba kita buat. Mesti kita akan rasa kekuatan Allah Ta'ala berikan kepada kita kerana kita konsisten melakukan amalan-amalan kerohanian tadi. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Cuba dulu baru tahu, Ustaz. Betul. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada Nurul Hidayah Saifuddin di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah perbezaan keputusan yang adil di antara manusia dan yang mengikuti hawa nafsu? Adakah ayat yang ke-26 ini juga merujuk kepada pemimpin? Sebagai pemimpin, bagaimanakah caranya untuk berlaku adil dan tidak mengikut hawa nafsu? Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Nurul Hidayah yang bertanya. Keputusan yang adil, dan tentu sekali keputusan yang adil itu ia tidak mengikut hawa nafsu. Ia berpandukan kepada fakta. Ia diputuskan setelah kita menyiasat, setelah kita menimbang segala hal. Baik, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, saya nak jawab soalan ini dengan saya nak mengemukakan cerita tentang Nabi Daud bersama dengan anak andanya Nabi Sulaiman. Baik, surah ini, cerita ini terakam dalam surah Al-Anbiya. Tuan-tuan puan-puan boleh catat, dan tuan-tuan puan-puan boleh tolong catat di ruangan komentar Facebook Tanyalah Ustaz sebagai rujukan pada sahabat-sahabat yang lain selepas ini. Baik, surah Al-Anbiya ayat nombor 78. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harth idh
idh nathashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Baik, tuan-tuan, saya berikan intisarinya. Cerita dia lagu ni, tuan-tuan. Ada satu kejadian yang dirujuk kepada Nabi Daud. Cerita dia lagu ni. Pemilik satu tanah kebun ini telah mengadu kepada baginda Nabi Daud, ada pemilik kambing-kambing ni, dia tak jaga betul-betul kambing dia, menyebabkan kambing-kambing ni, Da'i Anas, dia telah menyerang kebun si pemilik kebun tadi ni. Mungkin kita boleh beranggapan kebun anggur, mungkin tak dinyatakanlah dalam Quran secara spesifik kebun apa ni, kebun jagung pun mungkin, kebun anggur pun boleh. Tapi nak ceritanya ni, pemilik kambing ni pada waktu malam hari tu dia terlupa barangkali nak masuk kandang kambing. Kan? Mungkin tengok MU Liverpool kan. Allahu akbar, jangan cerita MU tak. Nak ceritanya maknanya malam tu mungkin dia terlelap, dia alpa sikit. Kambing dia ni pergi makan, rosakkan kebun-kebun tanaman si empunya tadi ni. Habis semua. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, tentulah si pemilik kebun tadi sedih lah. Dia buat kerja setahun dah, bajak, air apa semua, tiba-tiba rosak satu malam je. Jadi dia bawa isu ini, kes ini kepada Nabi Daud. Nabi Daud panggil dua-dua, cerita apa yang berlaku. Yang pemilik kambing pun cerita apa yang berlaku. Akhirnya, apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi Daud telah membuat keputusan, judgement, iaitulah dia kata yang bersalah ialah pemilik kambing tadi ni. Sebab dia tidak bertanggungjawab dan tak jaga betul-betul kambing dia ni, menyebabkan kambing dia menyusahkan orang lain, merosakkan tanaman. Baik, tuan-tuan, ni kita nak belajar betapa cantiknya pendidikan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Lepas Nabi Daud bagi pendapat itu, Nabi Daud persilakan Nabi Sulaiman, tolong bagi pendapat kamu. Allah Akbar. Walaupun pada waktu itu Nabi Sulaiman usianya belasan tahun. Muda lagi. Baik, tuan-tuan, apa yang berlaku? Ini menarik ni. Menarik sangat. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman kata, ayahanda, apa yang ayahanda putuskan tu betul. Salah pemilik kambing tadi ni. Dan Nabi Daud putuskan bukan setakat pemilik kambing tadi bersalah. Pemilik kambing ni mesti menyerahkan kambing-kambingnya itu kepada pemilik kebun sebagai pampasan. Okey, maknanya itu keputusan yang adil. Okey, cuma Nabi Sulaiman kata, ayah, pada pendapat saya betul dah keputusan ayah tu, adil dah. Cuma pendapat saya begini, ayah, memang pemilik kambing tadi kena berikan kambing itu kepada pemilik kebun sebagai pampasan. Tapi ayah, janganlah beri secara mutlak. Jangan bagi secara mutlak. Bagi setahun sahaja. Setahun menjadi milik pemilik kebun tadi ni. Lepas setahun, kambing tadi ni boleh dipindah milik asal kepada pemilik kambing tadi ni. Pinjam setahun je? Pinjam setahun. Rupa-rupanya ada hikmah. Tuan-tuan, apa yang Nabi Sulaiman cadangkan tadi, tuan-tuan, kalaulah bagi terus secara pukal terus, maknanya umpama dapat duit tunai. Dapat duit tunai, tuan-tuan, kebun tu tak tahu ke mana dah. Allah Akbar. Nah, dah lupa dah. Jadi hikmahnya ialah Nabi Sulaiman dalam tempoh setahun itu, ni pemilik kambing dapat ilmu baru, dia dapat uruskan kebun tadi, dapat belajar ilmu-ilmu baru. Dan paling penting, tuan-tuan, ringkas. Apa dia? Nabi Daud tak terasa hati pun dengan pendapat anak dia tadi. Allah Akbar. Tak merendahkan egonya. Aku ayah. Kan? Tidak. Sebaliknya, itulah metodologi pendidikan yang Nabi Daud dedahkan kepada anak-anaknya Nabi Sulaiman untuk jadi insan yang lebih baik ataupun insan yang berjaya pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Kepimpinan melalui teladan, Ustaz. Baik, banyak lagi akan kita bicarakan, Ustaz. Untuk topik kita pada pagi ini, kita nak berjeda sekali lagi. Terus setia menonton Tayar Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara sedang penonton, ulama pernah menyebutkan ada dua penasihat yang terbaik. Satu yang berkata-kata dan satu lagi yang diam. Yang berkata-kata itulah Al-Quran yang mulia, dan yang diam itulah mengingati kematian. Jadi sama-sama kita renung-renung dan muhasabah bersama. Dan Alhamdulillah, kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Muhammad Zarifi, Haji Muhammad Daud dan Fadil Ustaz. Kita sambung lagi tafsir tadabbur serta taranum kita surah Sad ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-27 dengan kita raikan sahabat pemanggil kita yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dan Ustaz Muhammad Zarifi, Haji Dukinon, Haji Muhammad Saleh Udai Johor Ya, silakan Tu Haji. Baik, ada dua soalan lah. Pertama, Nabi Allah Ta'ala ni maha pengampun, maha menerima taubat dan maha penerima doa. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz. Nabi Daud ni, dia Nabi. Rasa saya kesalahan dan apa kurang lah. Tapi bila dia salah, dia sujud, dia minta ampun kepada dia dan bertobat. Masalah saya sekarang, kenapa manusia Ustaz, bila dia bersalah, dia tak nak bertobat. Bila dapat nikmat, kurang bersyukur dan kurang berdoa. Jadi nak minta pandangan Ustaz, kenapa manusia jadi ini? Adakah kerana godaan nafsu? Yang kedua Ustaz, kalau kita baca Quran, terhagak-hagak macam serembul langgar batu, maknanya tak lancar lah Ustaz. Yang lancar tu mungkin dapat pahala. Yang tak lancar tapi kerana dia nak belajar, adakah dapat pahala juga Ustaz? Itu saja soalannya ya Ustaz pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tu Haji Tukino, soalan yang cukup menarik Ustaz. Yang kedua tu dia kata macam kenderaan langgar batu, tembok dia kata bergegar-gegar Ustaz. Ya tak ada sebut tu Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah Ustaz. Baik, terima kasih Tu Haji Tukinon. Saya jawab yang nombor 2 dulu. Ya. Sabda Rasulullah, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Allah. Kemudian Nabi kata, siapa yang mahir baca Quran lancar, dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Ya. Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta' fih. Nabi sambung lagi seperti yang Anas sebut tadi. Apabila orang yang baca Quran dalam keadaan dia tergagak-gagak, terketak-ketak, wa alaihi syaqun, dan Nabi faham susah dia nak baca Quran ni. Tapi walaupun susah, sukar, tapi dia tetap belajar. Ya. Kan? Dia pergi jumpa guru yang mursyid, ya, dia belajar tak malu, kan? Tuan-tuan, Nabi kata apa? Falahu ajran. Bagi dia ataupun bagi orang itu 2 pahala. Yang pertama, pahala dia nak baca Quran. Ya. Yang kedua, pahala dia susah nak baca Quran. Sukarnya ialah nak memperbetulkan makhraj ghain, fa, qaf. Saya ingat mulut-mulut kita ni, kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, baca Quran kerana saat kita berada di alam barzakh, seorang-seorang, ya, sepi, duduk dalam kubur, Al-Quran lah yang akan jadi teman kita, tuan-tuan. Al-Quran akan jadi teman kita, tuan-tuan. Sekarang kita tak rasa lagi sebab kita tak mati lagi. Betul. Bila kita mati, barulah kita tahu menyesalnya kalau kita tak baca Quran. Menyesal kalau kita tak baca Quran, ya. Jadi baca Quran. Terus kita belajar, cari guru. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Selepas kita betulkan tajwid, ya. Dan jangan lupa pada masa yang sama tadabbur Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, tentu sekalilah apa yang kita belajar pada pagi ni, tuan-tuan, bagaimana akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sentiasa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi macam Qarun, jangan jadi macam Firaun, jangan jadi macam Haman, ya. Jangan jadi macam orang seperti ini sebab mereka ini bongkak, angkuh, tak tahu terima kasih pada Allah, ya, tak tahu syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia sukses yang Allah tunjukkan kepada kita, modelkan, iaitulah tentunya para nabi dan para rasul. Jadi tuan-tuan dan puan, sentiasalah kita minta ampun kepada Allah, banyakkan istighfar, salat sunat taubat, ya. Mudah-mudahan ia akan melentur dan mendidik jiwa kita supaya kita ni jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Sudah tak sudah kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk tadabbur, tafsir serta taranum kita, dan kita minta sebagaimana biasa Ustaz 3 pengajaran ringkas daripada apa yang telah kita bicarakan pada pagi ini Ustaz. Baik, para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat yang kita baca pada pagi ini 3 ayat.
Nombor satu, pelan tindakannya, kita mesti menjadi hamba Allah yang sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi jaminan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Satu. Yang kedua, marilah kita jadi hamba Allah yang sentiasa melazimi tasbih dan zikir. Secara spesifiknya dalam ayat yang kita bacakan ini, dua tempat, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Seorang ayah banyakkan tasbih, seorang ibu banyakkan tasbih, pemimpin banyakkan tasbih, siapa pun kita banyakkan tasbih. Dan nombor tiga, jangan lupa tuan-tuan, kita sebagai khalifah laksanakan tanggungjawab kita, sebab apa yang kita bertanggungjawab, tanggung di dunia, jawab di hari akhirat. Kita buatlah secara bersungguh-sungguh dan adil. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan semestinya Ustaz, ini satu perkara yang sangat besar Allah Ta'ala sampaikan kepada kita melalui kalamnya. Jadi sama-sama kita renung dan muhasabah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz. Dan esok insyaAllah kita akan sambung lagi Ustaz. Baik, insyaAllah. Kita nak tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kita dan menjadikan Al-Quran ini sebagai syafaat di akhirat insyaAllah Ustaz. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ghfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Amin. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan Engkau kasihkanlah mereka seperti mana mereka menjaga kami semenjak kami kecil ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Dan ya Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak rahmat belas kepada kami, sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, kami akan tergolong dalam golongan orang yang rugi. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu jualah kami menyerahkan seluruh hidup kami ya Allah. Ya Allah, ada sahabat-sahabat ahli keluarga kami ya Allah yang pada hari ini, pada ketika ini diuji dengan sakit ya Allah. Amin. Engkau sembuhkanlah mereka ya Allah. Sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, penonton kami, ada yang diuji dengan ujian yang besar ya Allah. Amin. Tolonglah ya Allah. Engkau bukakanlah jalan penyelesaian, pintu keluar dalam masalah kepada mereka ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tanyalah Ustaz, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Fadil Ustaz Zarifi atas kesudian untuk berkongsi ilmu dengan kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengar Fadil Ustaz kita dapat sama-sama amalkan, sampaikan. Semoga Allah memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, ditambahkan ilmu pengetahuan kepada Ustaz untuk terus membimbing kita khususnya dalam rancangan Tayla Ustaz dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati Ustaz. Dan esok Ustaz, sebagaimana biasa, kita akan kembali berdua lah Ustaz, insyaAllah cekal bersama dengan tafsir dan taranum. Masih lagi surah Sad, ayat yang berikutnya iaitu ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-30. Tarikh, jam dan juga waktu yang sama semestinya dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru saudara. Mari sama-sama kita tangguhkan majlis kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi.